Wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah kita sambung kelas kita secara live. Dan hari ini adalah surah At-Taghabun. Kita sambung ayat yang ke-14. Ayat last minggu lepas ialah ayat 13. Kelas ni setiap Rabu pukul 10.30 kelas kita tadabbur surah At-Taghabun 1 jam. Kemudian setengah jam kita akan baca kitab fiqh, iaitu kitab Syarah Bulughul Maram bab At-Taharah, setengah jam. Jadi setiap Rabu kita ada 2 slot, satu tadabbur dan yang kedua kita baca kitab fiqh bab At-Taharah. Okey, sebelum kita sambung ayat yang ke-14, kita tengok apa ayat yang lepas dan apa kaitannya dengan ayat hari ini. Kalau ayat yang lepas Allah beritahu balasan orang yang beriman dan balasan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah beritahu semua musibah yang berlaku adalah semua berlaku dengan izin Allah. Jadi tak perlulah kita mengeluh, kita marah, kita sedih. Sebab bila dengan izin Allah, pasti ada rahmat, pasti ada hikmahnya. Bahkan Allah kata, siapa yang beriman dengan semua takdir Allah, sama ada baik ataupun buruk, maka hasilnya Allah akan bagi hidayah padanya. Maknanya hatinya semakin lapang, jiwanya semakin tenteram, dan kesan paling besar ialah dia lebih mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun orang lain mungkin tak boleh buat, tapi bagi dia cukup mudah. Sebab apa? Sebab dia lapang menerima takdir Allah. Maka Allah lapangkan hatinya untuk melaksanakan perintahnya. Kemudian Allah bagi amaran, sekiranya kamu berpaling daripada kebenaran, daripada takdir Allah, maka Allah tidak akan rugi, sedikit pun tak mengurangkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bahkan Nabi tidak terjejas pun, sebab Nabi kerja dia hanyalah al-balagh, menyampaikan. Dan Nabi telah menyampaikan walaupun ditolak. Kemudian Allah perintah supaya orang beriman menjadi semakin istiqamah dan kuat, ialah dengan cara sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi ayat yang lepas Allah beritahu siapa yang ditimpa musibah, dia kalau orang beriman, dia terima, dia redha, dia sabar, maka keadaan menjadi lagi baik. Dia semakin lapang, semakin mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Dan tawakalnya kepada Allah semakin kuat. Dan sebaliknya kalau dia menolak, maka musibahnya lagi besar bila dia tak redha dengan takdir Allah. Itu ayat yang lepas. Ayat hari ini Allah nak beritahu apa yang menghalang manusia ni tak beriman kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, menolak sunnah-sunnah Nabi. Apa punca utama dia? Yang kita pernah bahaskan dalam kelas yang lepas, ada sebahagian besar manusia menolak untuk beriman kepada Allah. Sebahagian besar manusia kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ayat ini menerangkan apa puncanya kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi Allah beritahu sebabnya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana saya dah sebut berkali-kali, bila Allah sebut wahai orang beriman, mana ayat ini khas untuk orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, yang mengaku dia beriman dengan Al-Quran, mengaku beriman dengan hari akhirat. Maka kepada mereka yang mengaku beriman ni Allah nak beritahu, pengakuan kamu
keimanan kamu bukan setakat pengakuan, tapi pengakuan kamu bahawa kamu beriman pada Allah ada tuntutannya, ada tanggungjawabnya, ada tugasnya. Jadi bukan setakat mengaku beriman sebagaimana Allah tempelak orang-orang yang mengaku beriman seperti orang munafik. Dalam surah Allah kata dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah kata ada segolongan manusia yang mulutnya mengaku kami beriman, tapi sebenarnya Allah kata wa ma hum bimumin, mereka tak beriman. Kenapa? Sebab iman bukan setakat mengaku ataupun mengucap di lidah. Iman ada tuntutan, iman ada tanggungjawab, iman ada peranan dia. Jadi kalau kamu mengaku beriman, dengar. Tapi kalau setakat mengaku, hati kamu tak beriman, okey. Tak payah dengar dan pekakkan telinga. Okey, apa tuntutan antara tuntutan orang yang beriman ialah Allah bagi tahu, inna sesungguhnya min azwajikum. Min dia panggil min ada makna dia lil ibtida'. Yang kedua lit tab'id. Dalam bahasa Arab min ni ada banyak makna, tapi yang biasanya ada dua makna ni. Dua makna apa dia? Pertama, lil ibtida'. Lil ibtida' makna dia permulaan. Min menunjukkan permulaan. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi minal masjidil haram. Minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Min. Jadi min di sini apa makna dia? Dari ataupun permulaan, iaitu bermula daripada Masjidil Haram. Nabi ketika Isra dan Mi'raj, permulaannya ialah dari Mekah ataupun daripada Masjidil Haram. Jadi min di sini menunjukkan permulaan. Okey? Yang kedua, min bermakna litab'id. Tab'id daripada perkataan ba'da, sebahagian. Iaitu min untuk menunjukkan sebahagian. Jadi min yang kedua makna dia sebahagian. Contoh dalam ayat yang kita belajar ni. Min. Sesungguhnya bukan permulaan, bukan permulaan. Tetapi min nombor dua, litab'id, iaitu sesungguhnya sebahagian. Maknanya bukan semua, sebahagian. Sebahagian. Jadi bahasa Al-Quran ni kalau kita faham cukup tepat. Ada tempat Allah guna min, ada tempat Allah guna kul, semua. Jadi kalau Allah guna min, bukan semua. Kalau guna kul, semua. Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Jangan kata sebahagian lagi. Okey? Sebahagian azwajakum. Pasangan kamu. Bila sebut azwaj, bukan isteri, bukan isteri saja, tapi pasangan. Kalau bagi pihak isteri, azwaj maknanya suami. Kalau bagi pihak suami, kalau azwaj maknanya isteri. Jadi azwaj pasangan-pasangan kamu. Wa awladikum, dan awladikum, dan anak-anak kamu. Bila sebut anak, aulad, bila sebut aulad, makna anak-anak, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Bila sebut aulad, umum, bukan khusus pada lelaki ataupun perempuan, tapi semua sekali.
Tapi bila sebut banin, banin anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau sebut banat, mana anak perempuan. Ni kena faham bahasa Arab. Bila Allah sebut aulad, mana merangkumi semua. Tapi kalau Allah sebut bani saja, dia lebih kepada anak lelaki, ataupun kalau banat, anak-anak perempuan. Okey. Jadi Allah kata, sesungguhnya sebahagian pasangan kamu, ada isteri, ada suami, ada yang anak-anak, adalah aduwun, musuh. Lakum, bagi kamu. Aduwun makna musuh. Biasa kita dengar perkataan aduwun ni kepada siapa? Kalau kita biasa baca Quran atau pendengar Al-Quran, biasa Allah guna perkataan aduwun ni musuh kepada siapa? Kepada siapa? Syaitan. Boleh sebut ayat apa? Ayat yang Allah kata syaitan ni adalah musuh. Jangan ambil ayat ujung ada wa mubin je. Tak, daripada awal sikit. Allah kata apa? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey? Assalamualaikum. Okey, cuba terjemah. Alam ahad. Cuba terjemah. Ni saya kena menunggu. Saya rela menunggu walaupun setengah jam. Sebab apa? Sebab ayat ni selalu kita baca. Agak-agak surah apa ni? Surah? Surah Yasin. Kalau tak boleh terjemah surah Baqarah, dimaafkan. Tak boleh terjemah surah Ali Imran, dimaafkan. Tak boleh terjemah surah Yasin, tidak ada maaf bagimu. Tapi masih ada esok bagimu. Okey, cuba terjemah. Tulis. Alam ahad, Allah berkata kepada manusia, alam ahad, bukankah aku telah berjanji ilaikum, kepada kamu wahai anak Adam, manusialah. Allah kata, bukankah kita dah ada perjanjian wahai anak-anak Adam, wahai cucu-cucu Adam. Apa perjanjian kita dengan Allah? Iaitu alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Jangan sembah syaitan. Kenapa? Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Sebab Allah bila larang ataupun Allah suruh, Allah begitu sebab. Apa hikmahnya? Bila larang ataupun suruh, kena begitu sebab. Apa hikmah? Apa kebaikannya? Kebaikannya ialah supaya manusia bila terima perintah Allah, dia terima dengan penuh yakin dan puas. Sebab dia tahu sebab apa. Tak boleh sembah syaitan. Tiba-tiba tak tahu. Kenapa tak boleh sembah? Jangan banyak soal. Jangan sembah sudah. Kita tak puas hati. Jadi Allah beritahu, sebab apa tak boleh sembah syaitan? Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Sebab bagi syaitan ni, bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi Allah guna perkataan aduwwun. Allah guna perkataan aduwwun kepada siapa ni? Syaitan. Tapi dalam ayat kita belajar, Allah guna aduwwun, aduwan kepada siapa? Satu, anak-anak.
Yang kedua, suami ataupun isteri. Jadi kita nak faham tu. Apa maksud aduun? Kenapa? Ada ketika syaitan jadi musuh, ada ketika anak jadi musuh ataupun isteri suami jadi musuh kita. Jadi kita nak faham apa makna musuh. Siapa boleh bagi definisi musuh? Apa definisi musuh? Mengancam kita. Tapi ada ayat Quran mengancam kita juga. Adakah ayat Quran itu musuh? Kadang-kadang mak bapak pun mengancam anak dia, kalau tak pergi sekolah, mak akan report polis. Jadi makna musuh sebenar apa dia? Musuh apabila kamu dapat nikmat, dia sedih. Satu. Yang kedua, apabila kamu ditimpa musibah, dia gembira. Jadi musuh ialah bila kita dapat nikmat, dia sedih. Musuh lah tu. Kita sihat, dia sedih. Kita naik pangkat, dia sedih. Kita beli kereta baru, dia sedih. Kita solat, dia sedih. Kita tadabbur Al-Quran, dia sedih. Itu musuh, walaupun dia adalah suami kita. Dan bila kita dapat musibah, dia gembira pula pada muka kamu. Kadang-kadang dia buat jamuan pula. Kenapa? Meraihkan kita ni ditimpa musibah. Aku dah lama nak tunggu dia miskin. Alhamdulillah. Makna dia musuh kita. Okey? Sekarang kita praktiskan definisi musuh kepada syaitan. Betul tak? Bila kita beriman, syaitan suka ke sedih? Tentulah syaitan sedih. Musuh lah tu. Bila kita malas je solat, lambat je solat, hari tu tak baca Quran satu hari, syaitan suka sangat, melompat dia. Itu makna dia adalah musuh kita. Okey? Boleh faham? Okey. Sekarang, kalau kita dapat kebaikan, isteri kita tak suka, maka isteri kita adalah musuh. Ataupun kita dapat kebaikan, isteri dapat kebaikan, suami pula tak suka, geram je, suami adalah musuh kepada isteri. Kadang-kadang isteri itu tutup aurat kan? Tutup aurat sebab dia beriman, dia faham agama. Suami tak suka, suami sebenarnya musuh kepada isterinya. Kadang-kadang bapa nak pergi masjid kan, dah dapat hidayat, dia pun nak pergi salat Jumaat di masjid 5 kali sehari. Anak tak suka, anak tu sebenarnya musuh kepada dia. Jadi musuh ni semua yang menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak jadi baik, kita nak menuju ke jalan redha Allah, dia tak suka, dia menghalang. Dia adalah musuh walaupun dalam rumah kita, walaupun dia isteri, walaupun dia anak. Tengok Allah sayang pada kita ni. Allah sayang pada kita, Allah ingatkan kita. Kadang-kadang kamu terlupa, kamu duk tengok musuh di luar rumah. Perompak, pencuri, peragut, penipu, scammer. Tapi rupa-rupa ada musuh yang lagi jahat yang kamu tak sedar, iaitu dalam rumah kamu. Dipanggil apa ni? Musuh apa dalam? Musuh apa dalam? Bukan dalam selimut, dalam rumah. Mana ada anak isteri duduk dalam selimut dengan bapa? Musuh dalam rumah. Ni, isteri kamu, suami kamu, anak-anak kamu boleh jadi musuh. Ya Allah, cuba kita tadabbur ayat ni. Rasanya jarang sekali ibu bapa, anak-anak memikirkan bahawa suaminya adalah musuh, isterinya adalah musuh. Tapi ayat ni dia baca. Bulan Ramadan dia khatam, dia mesti jumpa ayat ni. Tapi mulut baca lain, praktikalnya lain. Yang Allah kata musuh, dia buat kawan baik.
Suami dia yang menghalang dia pergi kelas. Dia tak rasa suami dia musuh. Suami dia menghalang melaksanakan perintah Allah. Dia tak rasa suami dia musuh. Allah kata musuh. Sebab tu Allah kata apa lepas tu? Musuh bagi kamu, fahzaruhum. Maka berhati-hati terhadap mereka. Beza. Kalau syaitan Allah kata jangan sembah. Ataupun ayat lain wala tattabi'u, kan? Wala tattabi'u. Jadi kalau syaitan jelas arahan Tuhan. Jangan sembah ataupun jangan ikut. Tapi kalau musuh tu daripada kalangan suami ataupun isteri ataupun anak-anak, Allah tak kata jangan sembah, Allah tak kata jangan ikut. Allah kata berhati-hati. Jangan pula kamu buat anak isteri kamu mentang-mentang dia halang kamu daripada beriman, maka kamu jadikan mereka macam syaitan. Kamu lawan habis-habisan. Jangan. Allah tak kata jangan lawan. Allah tak kata lawan. Allah tak kata pulau. Tak. Allah kata berhati-hati. Sebab dia anak kamu. Sebab dia isteri kamu. Sebab dia suami kamu. Sebab itulah beza. Kalau kita tengok ayat ni. Ayat kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Tapi dalam ayat ni. Aulad. Azwajikum. Wa aulad. Aduwwun. Perasan tak? Kalau syaitan Allah dahulukan lakum aduwwun. Tapi kalau manusia Allah dahulukan aduwwun baru lakum. Perasan beza? Yang ni lakum aduwwun kalau syaitan. Kalau orang aduwwun lakum. Apa beza dari segi bahasa? Ataupun saja Allah nak terbalikkan? Tak, ada maksud dia. Maksud dia apa dia? Dalam bahasa Arab, bila sebut lakum dahulu, dalam bahasa Arab, bila sebut lakum dahulu, mana Allah nak bagi tahu syaitan ni diciptakan khas. Diciptakan khas untuk kamu sebagai musuh. Maknanya, selagi dia syaitan, dia tak mungkin menjadi baik. Tak mungkin dia suruh benda yang baik. Sebab dia diciptakan khas untuk kamu sebagai musuh. Bukan kawan. Jadi tak mungkin satu masa setelah penat dia menipu, menggoda kita tak berjaya, tiba-tiba satu masa syaitan give up, dia kata aku nak suruh orang ni buat baik pula. Tak mungkin. Sebab dia dicipta khas untuk kamu sebagai musuh sahaja. Itu bila lakum di depan. Lakum di depan 24 jam. Bila-bila masa selagi dia syaitan, dia tak mungkin suruh ataupun goda benda yang baik. Okey? Tapi kalau aduwun dahulu, makna apa? Ni isteri kamu, anak-anak kamu, aku bukan cipta asal sebagai musuh, tak. Dia sebenar kawan baik kamu yang patut menolong kamu. Tapi ada ketika tertentu dia melampau, dia jadi musuh. Dan bila dia melampau, dia jadi musuh bukan mana berpanjangan. Kadang-kadang lepas 2-3 bulan dia baik semula. Itu maksud aduwwun lakum. Jadi sifat permusuhan yang ada pada anak isteri dia boleh berubah dan tidak tetap, tidak kekal. Tapi sifat musuh yang ada pada syaitan kekal selama-lamanya 24 jam. Tak mungkin syaitan akan jadi baik. Kecuali dia beriman kepada Allah, itu cerita lain lah. Tapi dalam tempoh dia menjadi syaitan, tak mungkin satu masa dia bertukar fikiran nak suruh kita buat benda yang baik. Tak mungkin. Jadi rahsia ni, lakum di awal dengan lakum di belakang. Okey? Sebab itulah bila syaitan Allah kata jangan ikut. Bila syaitan Allah kata jangan sembah. Sebab dia memang kerja dia menyuruh kamu yang jahat je. Tapi bila manusia, Allah tak kata jangan ikut dan jangan sembah. Tapi Allah kata berhati-hati. Sebab mungkin satu hari dia berubah menjadi baik. Okey?
Okey, apa dia permusuhan? Apa permusuhan suami, isteri, anak-anak kepada kita? Kadang-kadang kita sebagai bapa, anak pula jadi musuh. Kadang-kadang kita sebagai isteri, suami pula jadi musuh. Kadang-kadang kita sebagai anak, mak bapak pula jadi musuh. Apa bentuk permusuhan? Boleh buka surah Al-Munafiqun ayat 9. Boleh buka surah Al-Munafiqun ayat 9. Okey. Cuba tengok maksud dia, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tengok kelas live tu tak payah buka, dah ada ayat Quran kat situ. Anda dah masuk ayat Quran. Okey, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Jangan kamu dilalaikan. Dilalaikan oleh siapa? Amwalukum, satu, harta. Yang kedua, aulad, anak-anak. Dilalaikan daripada apa? Ini menjawab soalan tadi. Jadi anak-anak kita, kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri jadi musuh kita. Musuh, apa kerja dia? Apa yang dia buat tu sehingga Allah gelarkan dia musuh? Sebab dia menghalang kita an zikrillah, dari mentaati Allah. Ni. Jadi di sini lagi jelas apa makna musuh. Musuh ialah apa saja, siapa saja yang menghalang kita daripada mentaati Allah, daripada belajar agama, daripada berzikir pada Allah, maka semua dia adalah musuh, sama ada jin ataupun manusia. Sama ada dalam rumah kita, suami ke, isteri ke, anak ke, mak bapak, dia boleh jadi musuh. Sebab tu dalam Quran banyak kita baca kisah kan. Ada yang jadi musuh bapak, seperti Ibrahim. Musuhnya bapaknya, walaupun bapak tu adalah sepatut bagi kasih sayang, tak. Tapi Ibrahim, bapaknya menjadi musuh. Kenapa? Bapaknya menghalang Ibrahim daripada zikrullah. Dan ada ayat yang musuhnya adalah anak. Seperti kisah Nabi Nuh AS. Anaknya mengajaknya ataupun menghalangnya daripada zikrullah. Anaknya musuh. Ada kisah yang jadi musuh adalah isteri. Seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua-dua isteri itu kanata tahta abdaini salihaini. Dua-dua isteri itu berada di bawah hamba yang soleh. Tapi dua-dua tu fakhanata, khianat. Kenapa khianat pada suami yang soleh? Sebab musuh. Jadi banyak berlaku. Jangan kita rasa kita ni okey, isteri okey, anak okey. Tak, jangan. Sebab orang sehebat Nabi pun ada isteri jadi musuh, ada anak jadi musuh, ada bapa jadi musuh. Jadi apa saja yang menghalang kita daripada dekat pada Allah, dia adalah musuh. Okey? Bahkan Allah bagi amaran,
Wa man yaf'al zalik, siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anak, maka faulaika humul khasirun, itulah orang yang betul-betul rugi. Kalau bos kita kata kita rugi, tak ada masalah. Sebab kita boleh keluar, berhenti kerja, cari tempat lain. Mungkin kita boleh lebih berjaya daripada kerja dengan dia. Kalau mak bapak kita kata rugi, mungkin boleh jadi rugi, mungkin tak. Tapi kalau Allah kata kita adalah orang yang rugi, confirm rugi dunia akhirat. Dan rugi yang Allah sebut ialah maksudnya ke neraka. Bukan PKP ya, tapi terus masuk neraka. Siapa ni? Orang miskin, bukan. Yang rugi ni. Siapa ni? Orang yang ada penyakit, bukan. Yang rugi ialah mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang sihat walafiat, tapi anaknya menyebabkannya tak sempat pergi ke masjid. Anak-anaknya menyebabkan dia tak sempat nak baca Al-Quran. Isterinya menyebabkan dia tak ada masa nak pergi kelas tadabbur Al-Quran. Suaminya jadi penyebab untuk dia tak ada masa nak faham Al-Quran dan faham agama. Jadi akhirnya yang rugi ni bukan orang miskin. Yang rugi bukan orang yang sakit. Yang rugi bukan orang biasa. Tapi yang rugi ialah orang yang dilalaikan oleh anak, isteri, suami ataupun ibu bapa. Jadi Allah sayang pada kita, Allah bagi peringatan. Sebab itulah matlamat hidup kita satu je, zikrullah. Kalau ada halangan, cuba cek. Kalau kita tak boleh nak berzikir pada Allah, kalau tak solat pun lambat, zikir pun tak sempat, baca Quran pun tak sempat, kalau baca pun tak faham, kalau baca pun surah Yasin je, cuba cek balik apa halangan dia. Dia mesti salah satu daripada dua ni. Kalau tidak harta, anak. Cuba cek. Cuba cek. Ni yang belajar tadabbur ni. Bukan saya nak kata. Kebanyakan yang belajar tadabbur biasanya, bukan semua. Ada yang dah mula belajar tadabbur ketika umur dah tua. Jadi umur muda buat apa? Kenapa tak belajar tadabbur masa fresh? Masa otak ni segar lagi. Tak serabut dengan dunia. Masa hati tu bersih. Kalau hafal terus ingat. Kenapa tak belajar masa tu? Boleh jawab ke? Kenapa tak belajar masa tu? Jawapan dia ni. Sebab masa muda kamu sibuk tertipu dengan dunia. Ataupun tertipu dengan dunia, cari dunia sebab apa? Kononnya untuk anak. Mesti sebabnya di sini. Jadi kita baca Al-Quran, kita khatam, kita juga yang lawan Al-Quran. Kita juga yang tak melaksanakan perintah Allah. Allah kata jangan tertipu, jangan dilalaikan oleh harta. Tapi kita baca, kita lalai juga dengan harta dan anak-anak. Dulu kamu tak ada duit, cari duit. Maka alasan tak sempat pergi belajar sebab tak ada duit. Okey? Dah ada duit pula, berkahwin. Bila kahwin dapat anak. Sekarang pula alasan apa? Alasan apa tak boleh pergi belajar, tak boleh pergi masjid? Alasannya anak. Okey? Lepas ada anak dah besar, dah berjaya, dah kahwin, ada cucu pula. Apa pula alasan tak boleh belajar Al-Quran, tak boleh tadabbur Al-Quran? Asyik tajwid je. Asyik terenung je. Apa alasan tak boleh belajar tadabbur? Tak boleh faham ayat Allah. Apa alasan? Jaga cucu. Jadi kamu betul-betul dilalaikan oleh harta dan anak. Ustaz, alhamdulillah saya tak ada anak. Jadi saya selamat. Tak, Allah kata dua. Kalau tidak anak, harta ataupun dua-dua. Ada yang tak ada anak, lagi banyak masa dia kejar harta. Betul tak? Betul ke tak ni? Kalau tak betul, kita pindah ayat lain. Dan rugi tak kita? Rugi tak? Cuba hayati apa yang Allah cakap. Bukan saya cakap. Bila kamu dilalaikan oleh anak, oleh harta, kamu adalah orang yang rugi. Betul tak? Cuba kamu bayangkan. Kalau kamu tadabbur Al-Quran satu persatu dan kamu amalkan daripada kecil lagi, daripada muda, berapa banyak kamu faham Al-Quran, berapa kuat iman kamu, berapa banyak kebaikan yang kamu dapat lakukan. Tapi dah berapa banyak kamu boleh hafal apa yang kamu belajar.
Tapi kalau kamu dah belajar, dah tua, bukan saya nak kata ni. Bukan nak kata. Kalau nak terasa pun bukan masalah saya. Kita ambil pengajaran. Ayat ni sebenarnya untuk umum. Kalau kita dah tua, sebenarnya untuk kita juga, iaitu pastikan anak kita yang belum tua. Pastikan cucu yang kita jaga jangan jadi macam kita. Dah tua baru nak belajar. Dah tua baru nak menghafal. Sebab itulah 10 tahun tak ingat-ingat. Kalau ingat pagi, petang lupa. Inilah Allah beritahu ni. Ramai alasan. Maaf saya cakapkan. Alasan, Ustaz kalau belajar je, bila nak cari duit? Subhanallah. Nabi pun cari duit. Sahabat pun cari duit. Bahkan Abu Bakar, Osman, Abdurrahman bin Auf lebih kaya daripada kita. Tapi mereka cukup masa untuk tadabbur Al-Quran. Mereka cukup masa untuk baca Quran setiap hari. Maknanya cinta kita pada dunia terlalu banyak kita habiskan masa. Okey? Sebab itulah bila matlamat hidup kita ni zikrullah. Bila ada halangan, cek di mana? Cuba tengok surah An-Nisa ayat 97. Cuba tengok surah An-Nisa ayat 97. Cuba baca. Innal ladzina zalimina betul? Dah, baca. Okey, surah An-Nisa ayat 98, 97. Cuba kita tadabbur. Saya rasa kita pernah tadabbur dalam kelas yang lepas. Tapi saya nak kait dengan ayat yang kita belajar hari ini. Kenapa Allah kata anak isteri boleh jadi musuh? Dan Allah bagi amaran dalam surah Al-Munafiqun, jangan sekali-kali anak kamu dan isteri kamu, harta kamu melalaikan kamu daripada zikrullah. Makna Allah nak beritahu, matlamat utama kita hidup ialah untuk zikrullah, untuk beribadat padanya dan mentaatinya. Jadi kalau ada halangan yang menghalang kita daripada mentaati Allah, maka anggaplah ia adalah sebagai musuh. Tapi kalau syaitan, perangi. Tapi kalau anak isteri, berhati-hati dan ambil langkah. Okey? Sekarang Allah nak beritahu bagaimana Allah nak beritahu pentingnya matlamat hidup, iaitu zikrullah, mentaati Allah. Pentingnya beribadat pada Allah. Bila ibadat tu terhalang, kena buat sesuatu. Sama ada halangan daripada harta ke anak-anak, kena buat sesuatu. Sampai tahap Allah bagi ancaman. Siapa yang ibadat dia terjejas, sama ada kerana anak ataupun harta, dia tak buat apa-apa, Allah bagi amaran keras. Cuba tengok dalam ini. Innal lazina. Ada terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Zalimi anfusihim. Mereka ni yang diwafatkan oleh malaikat adalah zalim pada diri sendiri. Siapa ni? Ada segelintir sahabat yang duduk kat Mekah. Bila Allah perintah hijrah bersama Nabi, dia tak nak hijrah. Alasannya apa? Alasannya antaranya ni. Ayat ni sebenar, ayat yang kita belajar ni, surah At-Taghabun, antara sebab turun ialah ada sebahagian suami, sahabat, bila nak hijrah, isteri dia buat alasan. Bang,
Kita sekarang duduk kat Mekah dah lama, beranak kat sini, harta kat sini, anak sekolah kat sini. Nak pergi ke Madinah, tak tahu masa depan, sekolah pun tak ada, masa depan pun tak ada, kerja pun tak ada, rumah pun tak ada, tak tahu nak hidup macam mana, nak makan apa. Masa tu suami, isteri jadi musuh. Anak pun sama. Abah, kita tak boleh pindah ke Madinah sebab kawan saya dah lama kat sini, kawan saya semua dah kat sini. Pada permainan semua saya dah biasa kat sini. Kenapa nak pergi kat sana? Masa tu anak jadi musuh. Sebab apa? Sebab dia menghalang suami daripada mentaati Allah. Maka sebab tu Allah bagi ancaman keras. Orang ni yang tak berhijrah kerana halangannya harta, halangannya anak isteri, Allah kata orang ini adalah zalim kepada dirinya sendiri. Zalim, kenapa? Sebab tujuan kamu dicipta untuk beribadat. Tiba-tiba ibadat kamu terhalang, tapi kamu biarkan macam tu. Kamu adalah zalim. Kamu tak faham tujuan kamu dicipta. Tujuan kamu dicipta bukan untuk makan, bukan untuk berkeluarga, bukan untuk berseronok, tapi untuk memastikan ibadat kamu pada Allah betul dan sempurna. Bila ada gangguan, buat sesuatu. Jadi Allah kata sekarang ibadat kamu di Mekah tak sempurna, keluar daripada Mekah. Allah kata apa? Qalu, mereka berkata pada orang ni, fima kuntum, kenapa kamu tak berhijrah? Kenapa tak baiki ibadat kamu supaya lebih khusyuk, lebih sempurna? Mereka jawab, qalu, mereka berkata, kunna mustad'afin, kami adalah orang yang lemah. Alasan, berapa ramai dah sahabat, 200 orang lebih berhijrah, tak ada masalah pun. Jadi alasan, orang yang tak nak mengikut kebenaran, dia akan bagi 1000 alasan. Ini suka beralasan, pengajarannya, siapa yang suka beralasan, dia ada ciri-ciri munafik. Siapa suka beralasan, dia ada ciri-ciri kufur kepada Allah. Dalam Islam tak ada alasan. Bila Allah suruh, pasti yang Allah perintah kita mampu. Bila kita beralasan, makna kita tak nak buat, bukan tak mampu. Okey, kami adalah orang yang lemah fil ardi. Kemudian malaikat jawab balik, tengah-tengah nak cabut nyawa ni. Qalu, mereka berkata, alam takun ardullah wasi'ah, bukankah bumi Allah ni luas, Madinah ada, Habasyah ada, kenapa tak berhijrah? Fatuhajiru, berhijrahlah padanya. Untuk apa? Supaya bukan rezeki kamu lebih baik, supaya bukan perut kamu lebih kenyang, tak, supaya ibadat kamu lebih sempurna, lebih khusyuk. Sebab kamu dicipta untuk beribadat, bukan untuk makan. Kemudian Allah kata faulaika, maka mereka itulah ma'wahum, tempat tinggal mereka neraka jahanam. Tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Siapa ni? Siapa ni? Siapa yang Allah bagi ancaman tempatnya di neraka jahanam? Bukan Abu Jahal ni, bukan Abu Lahab, bukan Fir'aun, tapi sahabat Nabi yang enggan berhijrah ke Madinah. Alasannya duit, alasannya harta, alasannya rezeki. Makna mereka rela ibadat mereka terjejas, tidak sempurna demi nak jaga isi perut mereka. Orang macam ni Allah bagi ancaman. Tempat kamu neraka jahanam. Aku cipta kamu bukan untuk cari makan. Rezeki aku dah tanggung. Kerja kamu utama, pastikan ibadat kamu kepada Allah sempurna. Kalau ada gangguan, buat sesuatu. Kalau kena berhijrah, berhijrah. Kalau solat tak khusyuk sebab tak faham Quran, kena tadabbur. Kalau solat kat rumah tak khusyuk, kena pergi masjid. Kalau asyik baca 3 kul je tak khusyuk sebab selalu dah baca 50 tahun, kena hafaz surah-surah yang baru. Buat sesuatu supaya solat kita ada kelazatan, supaya solat kita akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan maintain benda sama je. Perasaan, tak ada perasaan. Rokok, sujud, bagi salam, tak ada perasaan. Kena buat sesuatu. Siapa tak buat sesuatu, Allah kata tempat mereka yang paling sesuai ialah neraka jahanam. Okey? Jadi pengajaran paling besar di sini ialah daripada ayat yang kita belajar ni. Berapa ayat kita belajar? Satu, surah At-Taghabun ayat 14. Yang kedua, surah Al-Munafiqun ayat 9. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 97. Gabungan 3 surah ni sangat jelas memberi pengajaran pada kita, iaitu hidup kita ialah untuk beribadat pada Allah. Dan antara penghalang yang mengganggu ibadat kita, kadang-kadang syaitan, kadang-kadang dalam rumah kita, kadang-kadang orang paling kita sayang, paling dekat dengan kita. Berapa ramai yang sanggup habis masa untuk isteri, untuk anak-anak,
tapi tak sanggup habis masa untuk Tuhan dia. Ada je masa untuk isteri, ada je masa untuk anak, ada je masa bawa keluarga family melancong. Tapi untuk membawa anak-anak melancong mentadabbur Al-Quran, asyik tak ada masa je. Jadi Allah bagi amaran, takutlah pada ancaman tempat kamu akhir nanti adalah neraka Jahannam. Okey. Jadi sebab kita balik pada surah kita. Sebab turun ayat ni Allah bagi tahu ada orang Mekah yang mula-mula dia tak nak berhijrah sebab ni gangguan suami ataupun anak ataupun isteri. Tapi lepas tu dia bila ada peluang, isteri dah berubah, dia pun berpindah berhijrah ke Madinah. Lepas hijrah apa berlaku? Lepas mereka berhijrah, setelah lama mereka pun pergi juga ke Madinah. Akhirnya apa yang berlaku? Dia tengok sahabat dah jauh ke depan. Dah banyak sahabat belajar, dah banyak sahabat beribadat, dah banyak sahabat yang berjihad. Ada yang mati syahid. Jadi akhirnya suami ni rasa menyesal. Rasa geram kepada isteri. Sebab apa? Dia kata, tengok. Sebab kita lewat berhijrah, dan berapa banyak kita rugi ilmu, berapa banyak kita rugi jihad, berapa banyak kita rugi amal soleh. Ini punca kamulah. Dia salahkan isteri, dia salahkan anak-anak. Maka Allah tu rahmat. Allah kata, wa in ta'fu. Jangan salahkan mereka. Tetapi, wa in ta'fu. Dan sekiranya ta'fu, kamu maafkan. Wa tasfahu, dan tengok tadabbur Al-Quran. Tengok Allah guna 3 perkataan. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Kalau kita baca terjemah, kita tak tahu beza. Kita tak akan menghayati kehebatan, keunikan bahasa Al-Quran. Ta'fu, pertama, engkau maafkan. Tasfahu, kamu tasfahu, kamu berpaling darinya. Nanti saya huraikan. Wa taghfiru, dan kamu ampunkan. Jadi kalau kamu dah hijrah ke Madinah dan tengok kamu banyak ketinggalan, jangan marah pada isteri, jangan marah pada anak-anak. Sebab mereka pun dah menyesal, mereka dah bertaubat. Maka pertama, ta'fu. Satu, ta'fu. Yang kedua, tasfahu. Yang ketiga, taghfiru. Okey? Jadi ta'fu daripada perkataan afuun. Kita pun biasa bacakan fa'fu anni. Kalau doa yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah ketika malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun. Daripada perkataan inilah. Ta'fu daripada perkataan afuwun. Jadi apa makna ta'fu? Tidak membalas. Jadi kalau ta'fu, orang buat jahat pada kita, kita ta'fu. Kita a'fu, iaitu kita tak balas kejahatan dia. Okey? Step pertama. Tasfahu pula, tidak marah ataupun cela dan sampai tahap lupa. Tasfahu ialah yang ta'fu, kita tak balas kejahatan dia, tapi kadang-kadang ada lagi hati nak marah kan. Step yang kedua, kehebatan orang beriman apa dia? Dia pergi yang kedua pula. Dia tidak marah, tidak cela, dan dia lupa. Bahkan ahli tafsir mengatakan tasfahu ni dia sampai tahap dia rasa seolah suami isteri dia tak buat apa-apa pun. Tapi sebenarnya ini ayat ni bukan untuk suami isteri, bukan untuk anak je. Kalau orang buat salah pada kita, step pertama kita tak balas kejahatan dia. Kalau lagi hebat, kita tak cela, kita tak marah, dan kita anggap macam dia tak buat apa-apa. Hubungan kita balik macam asal. Itu lagi hebat. Okey? Yang lagi hebat apa dia? Ni, taghfiru.
Taghfiru ialah dia tutup terus kejahatan orang. Dia tak sebut langsung pada sesiapa pun. Jadi taghfiru tutup. Kadang-kadang dia tak balas kejahatan dan dia tak marah, dia lupa. Tapi ada satu masa dia bukan nak marah, tapi dia nak bagi pengajaran. Si fulan tu sebenarnya pernah buat jahat pada aku. Tak ada. Kalau dia sebut juga, maka dia tidak taghfiru. Boleh? Ni hati orang yang hebat. Dia bukan setakat ta'fu, tapi tasfahu wa taghfiru. Boleh? Boleh ke? Yang mana satu boleh ni? Satu, dua ke ataupun tiga-tiga? Ataupun tiga-tiga tak boleh? Kalau tiga-tiga tak boleh, tak ada harapan nak jadi orang bertakwa. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Sebab tu Allah kata, kamu dah pergi ke Madinah, dah rasa rugi sangat. Dah banyak tertinggal. 2-3 tahun dah orang tadabbur. Dah banyak habis surah. Geram sangat pada isteri. Okey. Yang lebih baik daripada kamu geram apa dah? Kamu buat 3 ni. Kamu buat 3 ni, itu adalah lebih baik. Sebab tu Allah kata apa? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun. Rahimun, lagi Maha apa maksud? Tiba-tiba Allah kata Allah Maha Pengampun. Maknanya Allah nak bagi tahu. Sebenarnya ayat ni inilah tadabbur. Kalau kita baca terjemah kita tak faham. Apa maksud yang tersirat di sini? Allah kata walaupun kamu geram sangat kepada anak, pada isteri yang menyebabkan kamu rugi banyak, tapi kalau kamu boleh maafkan dia, Allah Maha Pengampun. Makna Allah akan ampunkan kamu. Jadi cuba fikir, tengok tawaran Allah. Antara kita maafkan orang dengan Allah maafkan kita, yang mana lebih besar nikmatnya? Orang beriman, dia tak nampak dah. Bila Allah nak ampunkan dia, dia lupa terus kesalahan orang. Sebab keampunan Allah jauh lebih besar daripada kemaafan dia kepada orang. Jadi itu cara untuk kita mudah maafkan orang. Jahat macam mana orang pun, bila kita ingat keampunan Allah, kejahatan orang pada kita, kita rasa kecil je dan mudah untuk kita maafkan. Tapi kalau kita tak nampak ganjaran keampunan Allah, kita akan susah nak maafkan dan kita akan berdendam sampai bila-bila. Okey? Pukul berapa jam? 11.26. Ada 4 minit lagi. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Ayat ni, ayat 15 berkait rapat dengan ayat 14. Kemudian Allah kata, Innama sesungguhnya hanyalah amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah makna dia ujian. Fitnah dalam Quran banyak makna. Ada makna ujian seperti dalam ayat ni. Ada makna dia syirik. Dalam surah Baqarah Allah kata al-fitnatu asyaddu minal qatli. Surah Baqarah al-fitnatu, ini makna dia syirik. Ini bukan ujian. Jadi tengok konteks ayat. Ada fitnah makna ujian, ada fitnah makna dia syirik, dan ada fitnah makna dia musibah. Dalam satu ayat lain Allah kata wattaqu fitnatan. Boleh google ayat apa ni? Surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna
Allah kata apa? Wattaqu fitnatan. Cuba cari ayat ni dia. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, surah Baqarah. Ayat ni surah Al-Anfal, takutlah pada fitnah. Apa makna fitnah? Itu musibah. Fitnah dalam surah Al-Anfal ayat 25 makna dia musibah. Takutlah musibah yang la tusibanna, tidak akan menimpa kepada orang yang zalim sahaja, tapi musibah tu akan kena semua orang. Walaupun orang tu solat, kaki masjid, kaki salat, kaki bangun malam, tapi kalau dia duduk dalam kumpulan orang yang zalim dan dia tak mencegah, maka musibah yang akan menimpa tu kena semua sekali. Jadi fitnah ada 3. Fitnah fitnah dalam Al-Quran, satu makna dia syirik. Surah apa? Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 191. Yang kedua, fitnah makna dia musibah. Surah Al-Anfal surah ke berapa? Anfal ayat 25 kan? Fitnah yang ketiga makna dia ujian. Surah At-Taghabun ayat 15. Okey? Jadi kita balik pada ayat kita. Sesungguhnya hanyalah harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Wallahu indahu, dan Allah indahu, di sisinya sahaja ajrun azim, pahala yang besar. Pahala yang besar. Okey. Cuba perhati ya. Bila Allah kata anak dan isteri itu musuh, ayat 14 bila Allah kata anak dan isteri itu musuh, adakah semua? Ayat 14. Bila Allah kata anak boleh jadi musuh, isteri boleh jadi musuh, suami boleh jadi musuh, iaitu menghalang kita daripada mentaati Allah. Adakah semua suami, semua anak, semua isteri jadi musuh? Tak. Allah guna min. Bila min, sebahagian. Bukan semua. Ada isteri membantu suami mentaati Allah. Ada suami membantu isteri mentaati Allah. Ada anak-anak tak menyusahkan mak bapak. Bahkan dia mendorong mak bapak pergi ke masjid belajar agama. Okey? Jadi dalam bab musuh, anak-anak dan isteri bukan semua, sebahagian. Tapi kalau dalam bab ujian, Allah tak guna min. Allah guna innama. Sesungguhnya, hanyalah harta dan anak adalah ujian. Makna apa tu? Semua anak, semua isteri, semua suami, semua harta adalah ujian. Jangan kata sebahagian. Jangan kita kata anak saya ni yang degil, ujian bagi saya. Anak yang soleh tak ujian? Tak. Kadang-kadang orang berbangga dengan anaknya semua hafiz Quran, maka itu adalah ujian. Kadang-kadang dia berbangga dengan anaknya semua berjaya, itu adalah ujian. Jadi tengok tepat penggunaan Al-Quran, penggunaan bahasa Al-Quran. Bila musuh, Allah guna bukan semua, min. Tapi bila ujian, Allah kata tak ada satu harta pun melainkan mesti ujian. Tak ada satu anak, tak ada satu isteri melainkan semua ujian. Jangan cakap, jangan menidakkan apa yang Quran cakap. Saya alhamdulillah dapat harta. Sebab tu kalau orang tanya pada kita lah, bila kamu dapat harta, kamu suka ke kamu sedih? Nak jawab apa? Bila dapat duit, suka ke sedih? Ada jawapan?
Ni pun ujian juga nak menunggu jawapan. Itu macam Bani Israel lah, dia tangkap ikan hari Allah kata jangan tangkap hari Sabtu. Dia helah dia letak jala hari Jumaat, kemudian dia angkat hari Ahad. Jadi nampak macam tak tangkap hari Sabtu. Jadi saya tanya, bila dapat harta, suka ke apa tadi? Suka ke apa? Dia kalau ikut ayat ni, Allah kata semua harta kamu adalah ujian. Jadi bila sebut perkataan ujian, kita nak suka ke kita nak sedih? Sepatutnya sedihlah. Ada pernah tak kita dapat kertas peperiksaan melompat? Oi, aku dapat ujian. Tak ada. Bila dapat ujian, perasaan takut. Allah nak betulkan cara kita berfikir. Bila dapat anak, kena sedih ke kena suka? Kena sedih. Bila kita boleh suka, macam Nabi cakap, keadaan orang beriman semuanya baik. Bila Allah bagi nikmat, dia syukur. Bila dia syukur, barulah baik. Masa dapat ujian, belum tentu lagi. Bila dia boleh suka, bila dengan anak tu dia bersyukur, dia didik anak dia ikut kehendak Allah, masa tu sukalah, tak ada masalah. Tapi baru dapat, jangan suka, sebab sekarang Allah sedang menguji kamu. Bila dapat harta, jangan suka lagi. Tapi bila kamu guna harta, kamu boleh dapat duit je, kamu sedekah, masa tu sukalah, sebab kamu dah lulus ujian. Okey? Dia musibah ni, dia lebih kepada benda yang tak baik lah. Contoh, Allah timpa musibah pada umat-umat dahulu, petir, kan, ribut taufan, banjir. Musibah ni benda yang tak, lebih kepada yang tak baik. Bila sebut ujian, umum. Yang nikmat pun ujian, yang tak baik pun ujian. Dapat duit pun ujian, hilang duit pun ujian. Okey? Dan di hujung ni Allah kata apa? Dan di sisi Allah, di sisinya ajrun azim. Apa kaitan dengan ayat ni? Mula Allah kata harta satu. Allah kata harta dan anak-anak ujian. Kemudian Allah cakap apa? Apa di sisi Allah adalah ganjaran besar. Okey. Kita nak faham apa kaitan ni antara dua ayat ni. Mula-mula Allah beritahu harta dan anak ujian. Tiba-tiba di hujung tu Allah kata di sisi Allah ganjaran besar. Apa kaitan? Ini tadabbur, tadabbur kena berfikir. Dapat? Jadi maksud yang tersiratnya apa dia? Maksud yang tersiratnya apa? Maksud yang tersirat sebenarnya Allah nak bagi harta. Bila Allah bagi harta dan anak pada kamu, jangan anggap itu adalah hadiah. Tak. Sebenarnya ini adalah proses untuk Allah bagi hadiah yang jauh lebih besar daripada harta dan anak. Allah bagi harta dan anak bukan hadiah untuk kamu, tapi satu umpan, satu proses untuk Allah bagi hadiah yang besar, iaitu ganjaran pahala. Bila tu? Bila kamu tak dilalaikan oleh anak dan harta. Sekarang orang dah terbalik dah. Dia anggap harta adalah anugerah, nikmat. Anak adalah nikmat. Akhirnya dia kufur pada Allah, maka gagal dia, tak dapat ganjaran besar, tertipu. Tertipu. Macam orang pergi sekolah kan, orang nak bagi sijil SPM, tapi dia seronok pergi sekolah sampai tak pergi belajar. Akhirnya sijil yang sepatut mencerahkan masa depan dia tak dapat. Sebab apa? Tertipu dengan sekolah yang cantik, kawan-kawan dengan makan, dengan seronok main. Akhirnya dia tak dapat yang lagi besar. Ni. Jadi anak dan harta
satu proses ujian untuk Allah begini. Jadi jangan tertipu dengan anak sampai terlepas ganjaran yang besar. Sebab tu orang beriman, bila hilang anak tak ada masalah. Bila hilang anak tak ada masalah. Tapi yang masalah pada anak tak hilang, ganjaran besar terlepas. Kalau kita tengok kisah dalam surah Al-Kahfi kan, tengok Khidir bunuh anak kecil kan, hilang tak anak? Hilang. Tapi bukan musibah. Dibandingkan dengan anak terus hidup dan dia syirik pada Allah, mak bapak terlepas ganjaran besar dan anak pun tak dapat. Maka hilang anak bukan musibah, hilang ganjaran pahala di sisi Allah. Itu musibah yang terbesar. Jadi kalau hilang anak, Allah nak uji kita. Kalau kita sabar, akhirnya kita dapat ganjaran pahala dan anak pun kita akan dapat balik. Tapi kalau dengan anak tertipu, dengan harta tertipu, bila mati anak pun tak dapat, harta pun hilang, ganjaran pahala yang besar pun terlepas. Rugilah dunia dan akhirat. Okey? Cukup. Jadi walaupun kita belajar bukan 2 ayat, ini surah Taghabun 2 ayat, surah Al-Munafiqun ayat 9, surah An-Nisa ayat 97, surah Al-Baqarah ayat 191, surah Al-Anfal ayat 25, surah okey. Jadi 4, 5, 6 ayat kita belajar hari ini. Cukup insya-Allah. Ada soalan ke? Kalau kita nak belajar macam kategori musibah tu. Apa dia? Adakah itu ayat Quran atau hadis yang menerangkan bagi orang Islam yang beriman, bila diberikan dia nikmat, dia bersyukur, bila diberikan kesedihan, dia bersabar? Itu hadis sahih. Hadis sahih. Sabda Nabi SAW, aku rasa kagum dengan orang beriman. Apa yang Nabi kagum? Bukan orang beriman kaya, bukan ekonomi orang Islam kukuh, tak. Aku kagum sebab keadaan orang beriman semuanya baik. Kemudian Nabi huraikan, bila diberi nikmat, dia bersyukur. Maka syukur dia itu bukan sebab nikmat, tapi sebab syukur dia baik untuk dia. Iaitu dia semakin taat pada Allah. Dengan nikmat semakin taat. Yang kedua, bila diberi musibah, dia sabar dan redha. Maka sabar atas musibah itu adalah baik untuknya. Jadi akhirnya orang beriman sentiasa baik. Dia manusia dua je. Kalau tak dapat nikmat, dapat musibah dua je. Tak ada yang ketiga. Tapi apa saja berlaku pada orang beriman, semuanya okey. Itu adalah hadis sahih. Apa dia, Azhar? Fitnah Dajjal tu fitnah musibah ke fitnah ujian? Tak, fitnah Dajjal tu lebih kepada ujian. Lebih kepada ujian. Sebab dia tak menimpa apa-apa pun. Contohlah fizikal kita ke apa ke. Dia lebih kepada ujian untuk menguji iman kita. Ustaz, apa ni? Datuk Fahri tak tanya. Dia kata dia nak send benda ni dekat sepupu dia nanti. Minta Ustaz bagi nasihat sikit. Sepupu dia sekarang dia dekat Texas. Uruskan suami dia yang koma. Dia minta Ustaz bagi nasihat sikit doa apa yang perlu dia tengah buat dalam keadaan dia setengah stres dan dia uruskan itu seorang-seorang dengan dugaan yang dia lalui kat sana. Apa yang boleh buat kepada suami yang sedang koma kan? Ada saya teringat pada satu kisah dan kisah ni kisah benar. Saya dengar daripada satu ceramah daripada Syekh Arab lah. Dia kata ada seorang ni, suami dia koma. Memang tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, terbaring di atas katil. Tapi dia pergi setiap hari ziarah suaminya di hospital. Pagi pergi, petang pergi. Jadi doktor pun pelik. Kamu datang buat apa? Sebab suami kamu tak boleh nak bercakap dan dia pun tak tahu kamu datang. Kamu tak boleh buat apa-apa. Dia datang pagi, dia berdoa. Kemudian petang tu dia pergi bersedekah. Setiap hari.
Setiap hari dia datang pagi berdoa, kemudian petang dia pergi bersedekah. Jadi akhirnya dengan perbuatan dia, dengan keyakinan dia, akhirnya suami dia yang koma tu bergerak, bangun dan sihat macam biasa. Ini cerita benar. Jadi pengajaran daripada kisah ini ialah, pertama sekali isteri itu kena yakin bersangka baik pada Allah. Bersangka baik pada Allah termasuklah yang Allah timpa pada suami dia dan timpa pada dia adalah baik. Tak ada satu yang tak baik. Kalau ada je sikit rasa susah hati ke rasa memang tak akan dapat kebaikan. Sebab Allah dah beritahu, aku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau hamba-Ku sangka baik padaku, jadi baiklah hasilnya. Tapi kalau hamba-Ku sangka tak baik ataupun syak tak yakin padaku, jadi tak baiklah. Semuanya akan berlaku mengikut apa yang kita sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertamanya isteri itu kena sangka baik kepada Allah. Yang Allah timpa ni sebenarnya adalah baik. Kalau dia orang beriman tak ada masalah. Bila dia bersangka baik, Allah bagi kekuatan untuk dia sabar. Dan Allah bagi kekuatan untuk dia yakin. Kalau dengan izin Allah, Allah nak sembuh. Doktor pakar macam mana pun kata tak boleh sembuh, bahkan dah 3 tahun tak boleh sembuh, Allah Maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah nak boleh sembuh, tak mustahil, aku yakin. Tapi kena ingat, walaupun dia mengharap sembuh, tapi dia kena berserah pada Allah. Apa makna berserah? Kalau Allah bagi sembuh pun, okey. Kalau Allah tak bagi sembuh pun, itu juga adalah baik untuknya. Yang ketiga dia kena jangan buang masa. Jangan sedekah. Yang ketiga dia sedekah. Sekarang mungkin susah nak sedekahkan, dia boleh transfer je. Khususnya kepada orang miskin. Kalau boleh sedekah setiap hari lagi bagus. Duit daripada suami itu sedekah aja. Semoga dengan sedekah itu, dengan izin Allah, Allah bagi yang terbaik. Sama ada sembuh ke ataupun mungkin yang terbaiknya bukan sembuh tapi dengan cara yang lain. Wallahualam, kita tak tahu apa yang terbaik. Kadang-kadang kita rasa suami sembuh terbaik. Tak. Kadang-kadang yang terbaik tak sembuh. Sebab itulah Nabi Ayub, berapa lama dia sakit? Adakah sakit lama tu tak baik? Tak. Yang lama tu baik. Iaitu apa yang Allah takdir baik. Sekejap ke lama ke, itu yang terbaik. Nak yakin sampai tak tu memang sangat sukar. Kemudian yang keempat, dia kena banyak, dia sendiri kena banyak penuhkan masa dengan mentaati Allah, dengan berzikir, dengan baca Quran. Jangan buang masa. Masa ni lah tambah-tambah nak masuk bulan Ramadan ni, penuhkan masa dengan baca Quran je. Nak baca 4-5 jam lagi bagus. Zikir pagi petang jangan tinggal. InsyaAllah tak mustahil. Tak mustahil. Kalau Allah boleh lahirkan Maryam, lahirkan anak tanpa suami, kalau Allah boleh matikan seorang lelaki dalam surah Al-Baqarah selama 100 tahun, lepas 100 tahun Allah hidupkan, maka tak mustahil Allah boleh sembuhkan suaminya. Jadi penuhkan masa dengan berzikir, dengan baca Quran, dan tengoklah Quran terjemahan. Kata ulama, syifa ni ada 5. Syifa, perawat, penyembuh penyakit ada 5. Dan salah satu dia kata baca dan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah dengan tadabbur Al-Quran, kita semakin faham kata-kata Allah, jiwa kita semakin tenang, hati kita semakin yakin, semuanya akan jadi positif. Itu lebih kurang tips untuk menghadapi situasi yang disebut tu. Wallahu a'lam.